Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sahba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Yang saya tanda 66. Betul? 66. Baik, muka surat Jawi, muka surat 62. Nama Allah yang ke-66. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, nama Allah yang ke-66 iaitu Al-Majid. Al-Majid artinya yang maha mulia, yang maha mulia. Majid ataupun Al-Majid, sama aja maksud dia. Majid, mim alif jim dal macam ni. Satu lagi mim jim ya dal, Majid. Cuma yang ni dia atas wazan isim fa'il, satu lagi atas wazan sirah mubalaghah, Majid. Macam alim, ain alif lam mim, alim orang yang berilmu. Satu lagi alim, ain lam ya mim, alim. Alim tu sangat-sangat berilmu. Jadi Majid ni terpuji, Majid bersangatan terpuji. Sama aja makna dia tuan-tuan. Tapi maksud dia yang mulia daripada majdu. Majdu ni maksud dia nihayatul majd, nihayatul syaraf, kemuncak kemuliaan. Nihayatus sumu, kemuncak ketinggian. Majid lah, majdu ni kemuncak dia, kemuncak keagungan. Ada nama Majid lah. Oh, Majid lah. Ada nama Majid. Majid ni selalunya nama mamak, betul tak? Mamak selalu Majid. Ada orang Melayu nama Majid, ada. Tapi ramai saya jumpa mamak nama Majid banyak. Mamak banyak, Majid merata pergi, betul tak? Perasan tak? Kedai-kedai mamak Majid biasanya lah. Tapi ni Melayu kot tu. Ada sangkut sikit ke? Majid. Jadi Majid ni maksudnya gitulah, yang mulia, yang kemuncak kemuliaan, kemuncak ketinggian. Baik, sebenar-benarnya dialah yang berada di puncak kemuliaan. Itu sebut puncak tu, puncak kemuliaan dan ketinggian. Tidak ada bandingan bagi yang lain. Hanya Allah lah yang paling tinggi dan yang paling agung. Sebab tu saya pernah sebut kat tuan-tuan sebelum ni pun, Al-Aziz pun sama, mulia, agung. Jadi sebab tu kita kalau nakkan kemuliaan, maka kita kena beriman pada Allah dan kita bertakwa pada Allah. Itulah kemuliaan. Itu disebut dalam Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, janganlah kita rasa hina. Kat dunia ni tak boleh kita orang Islam rasa hina banding dengan yang lain. Wala tahzanu, jangan rasa duka cita. Wa antumul a'laun, kata Allah, sedangkan kamulah yang paling tinggi. Syarat dia apa? In kuntum mu'minin, kalau kita benar-benar beriman. Sebab kita beriman dengan Tuhan yang maha tinggi. Jadi tak boleh kita rasa hina, lekeh banding yang lain. Malah kita sebagai Islam, kita yakin Islam lah agama yang paling benar. Tak boleh kita anggap agama ni semua sama ya. Betul tak? Ada orang kadang-kadang dia buat kenyataan pelik-pelik. Kata agama ni semua sama. Siapa pegang agama Hindu betul-betul masuk syurga, siapa ikut Kristian betul-betul masuk syurga. Dia orang panggil apologetik, sikap
konon toleransi, bukan toleransi, sikap menggadaikan maruah agama untuk jaga hati orang lain. Silap. Hatta kalau kita tanya pada orang yang beragama Hindu, agama apa yang paling betul, mesti dia kata Hindu. Takkan kita nak marah dia, itu hak dia. Kalau kita tanya orang Kristian, agama apa yang paling betul, mesti dia kata Kristian, dan kita tak boleh marah dia, itu hak dia. Kalau kita jumpa orang Yahudi, mesti Yahudi, tidak, dia tak pegang agama Yahudi. Baik, sama kita orang Islam, kalau orang tanya agama yang apa yang paling betul, Islam lah tuan-tuan. Malah dalam Quran sebut inna din indallahil Islam, agama di sisi Allah satu saja, Islam, tak ada yang lain. Baik, jadi tuan-tuan, kalau kita orang yang beriman pada Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, kita tuan-tuan, itulah puncak kemuliaan yang sebenar. Tak patut kita rasa hina kerana kita beriman. Baik, itu Al-Majid. Makna dia lebih kurang tuan-tuan huraian yang lepas, macam Al-Majid, Al-Aziz, sama ya. Seterusnya kita tengok yang ke-67, Al-Wahid, maksud dia yang Maha Esa. Yang ni ada dalam sifat 20, betul tak? Wahdaniyah, kita mengaji sifat 20. Tak masuk lagi kot. Belum masuk sifat 20 lagi. Belum masuk lagi sifat 20. Tapi tuan-tuan pernah mengaji dah, betul tak kan? Semua pernah mengaji dah sifat 20, ataupun pandangan yang paling kuat 13. Pandangan yang paling kuat rajih 13, tak termasuk maknawiyah. Tetapi biasanya dalam penulisan di Malaysia ni, kita ambil daripada Syekh Sanusi rahimahullah, lama dah meninggal, ulama daripada Morocco. Dia tulis 20 sifat. Dia ambil pendapat Imam Haramain Al-Juwaini dengan Qadi Al-Baqillani. Jadi biasanya kita tulis 20 sifat lah. Tapi sebenarnya makni dengan maknawiyah tu sama ya. Cuma perbahasan sedikit dari segi bahasa ya. Baik. Jadi kita tahu sifat 20 dia ada ringkas yang kita sebut tuan-tuan. Yang pertama dia ada sifat nafsiyah, dia ada sifat salbiyah, kemudian dia ada sifat ma'ani, kemudian dia ada sifat maknawiyah. Betul tak? Empat ni ringkas yang saya sebut tuan-tuan. Sebelum kita pergi, nafsiyah ni wujud, senang ya. Sifat yang wujud tuan-tuan, ni perbahasan dia panjang. Sifat ni, wujud ni sifat ke bukan sifat? Betul tak? Sebab bila ada wujud ni merujuk pada zat. Kalau macam botol ni, kalau zat botol ni ada. Kalau tak ada zat ni, tak ada lah. Jadi wujud tu sifat ke bukan? Tu panjang perbahasan. Setengah ulama kata wujud tu zat tu sendiri. Zat tu lah wujud, zat. Setengah ulama kata tak, dia tengah antara wujud dan tak ada, sifat. Ini falsafah tuan-tuan, kita falsafah. Pendek kata kita tahu zat Allah ada. Tu penting. Zat Allah Ta'ala ada, tu kepanggil sifat nafsiyah yang merujuk kepada zat sendiri. Adanya sesuatu itu tanda adanya sifat ada tu. Macam tu. Baik. Jadi tuan-tuan sifat ada. Kemudian sifat salbiyah. Ini lah ni. Salbiyah ni maksud dia apa? Kalau ikut bahasa moden, salbiyah ni negatif. Negatif. Kalau saya kata sifat salbiyah, kalau zaman moden ni tuan-tuan, makna dia sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang tak elok. Contohnya malas, pemarah, dendam, apa lagi, sifat-sifat tu lah. Kalau buat karangan lah, saya guru bahasa Arab, pelajar buat ayat kan, sifat salbiyah ladanna, sifat-sifat yang buruk di kalangan manusia. Tapi mengaji sifat 20, dia ada sifat salbiyah juga. Adakah sifat negatif? Dia negatif, tapi negatif ni untuk menafikan, bukan negatif pada zat Allah tu. Tapi negatif ni maksudnya sifat yang nak menafikan yang tidak layak bagi zat Allah. Itu sifat salbiyah. Fungsi sifat salbiyah adalah untuk menafikan. Menafikan apa? Perkara-perkara yang tidak layak bagi keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Itu dia menafikan. Sifat yang menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dia ada apa? 5. Betul tak? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Qidam ni apa? Sedia kala, tidak ada permulaan. Pendek yang senang kita kata, tidak ada permulaan. Sebab mula akhir ni merujuk pada masa, sedangkan Allah yang menjadikan masa. Kita selalu nanti kita akan sebut azali tuan-tuan. Azali ni merujuk pada satu, nak cakap macam mana nak kata satu zaman. Kadang sebut zaman azali. Zaman azali ni nak sebut zaman pun tak tepat juga. Zaman azali ni menggambarkan satu keadaan. Nak sebut keadaan pun tak boleh. Azali ni yang ada hanya Allah.
Tapi kadang kita sebut zaman azali lah, zaman azali, keadaan azali, tapi merujuk pada saat. Nak kata saat pun tak boleh ni, masa tak ada lagi. Bila sebut azali, hanya ada Allah, belum ada masa, tempat, cahaya, kegelapan, belum ada. Nah, itu merujuk azali tu. Baik, jadi tuan-tuan, qidam tidak ada permulaan, baqa tidak ada pengakhiran, qiyamuhu binafsih tidak berhajat kepada orang yang menjadikan Allah, tidak berhajat pada siapa-siapa, ataupun Allah Ta'ala bukan sifat yang berhajat kepada zat, seperti mana putih, hitam memerlukan pada zat. Allah Ta'ala sendiri zat yang ada sifat. Ataupun makna qiyamuhu binafsih yang kedua, Allah Ta'ala tidak memerlukan orang menciptakan, Tuhan lain yang menciptakan dia. Allah berdiri sendiri, tidak terikat, tidak memerlukan siapa-siapa. Baik, kemudian yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis, Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa. Kemudian wahdaniyah, inilah ni, wahdaniyah. Jadi wahdaniyah ni maksud dia yang Maha Esa, Allah tunggal dan tiada berbilang. Dia bukan satu tuan, dia Esa, dia lain tu. Apa beza Esa dengan satu? Satu ni boleh jadi 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bila kita kata Esa, maksud dia tidak menerima bilangan. Itu sebut Esa tu, ataupun tunggal lah, bahasa kita tunggal kan. Tapi kita sebut Allah Maha Esa. Apa beza Maha Esa dengan Maha satu? Lain. Satu menerima bilangan, Esa tak menerima bilangan. Jadi bila sebut Allah Maha Esa, tidak ada bilangan. Jadi saya sentuh sikit lah tuan-tuan, nanti kita akan pergi sifat 20, tapi saya sentuh sikit lah sebab dah masuk wahdaniyah dah ni. Ini wahdaniyah, keesaan Allah. Maksudnya Esa Allah, tidak ada yang sama dengan Allah dalam 3 sudut. Betul tak? 3 sudut. Yang pertama dari segi zat. Zat ni kalau kita tubuh badan tuan-tuan, Allah Ta'ala dia zat yang bersifat. Contoh macam kita tuan-tuan, kita ada zat, tubuh badan kita, dan kita ada sifat. Betul tak? Tuan-tuan ada sifat melihat, tuan-tuan ada sifat mendengar, tuan-tuan ada sifat menyentuh, idrak, tuan-tuan ada. Tuan-tuan, tapi sifat ni yang layak bagi kita, zat yang layak bagi makhluk lah, sifat yang layak bagi makhluk. Allah Ta'ala juga ada zat dan ada sifat. Tapi zat ni zat ketuhanan yang laisa kamitslihi syai', tak sama dengan apa-apa. Sifat juga Allah tak sama dengan siapa-siapa. Wahdaniyah ni maksud dia Esa di sini, tak ada zat yang macam Allah, tak ada sifat yang macam Allah, tak ada sama dia. Esa pada zat, Esa pada sifat, Esa pada perbuatan. Betul tak? Ni tuan-tuan maklum dah ni. Jadi Esa pada zat, tak ada yang menyerupai zat Allah, tidak ada yang menyerupai sifat Allah, tidak ada yang menyerupai perbuatan Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi tuan-tuan, zat Allah ni macam kita punya zat. Kita tahu kita ada kulit, ada isi, ada tulang, ada darah, ada macam-macam lah kat tangan kita ni kan, kulit dan sebagainya. Zat Allah siapa pun tak tahu, siapa pun tak tahu hakikat zat Allah. Hatta Nabi yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil ar-rusul al-muqarrabin, Nabi rasul-rasul yang terdekat, ataupun malaikat, wal malaikatul muqarrabin. Kita sebutkan malaikat yang paling dekat dengan Allah. Yang paling dekat, nombor 1 paling dekat Jibril lah. Kalau Nabi ni paling dekat Rasulullah pun tak tahu hakikat Allah. Kalau kita tahu hakikat kita, Allah siapa pun tak tahu. Hatta akhirat nanti sekalipun, di akhirat kita akan melihat Allah Azza wa Jalla, tapi tengok saja, hakikat kita tak tahu. Dan itulah sebesar-besar nikmat yang ada di syurga. Sebesar-besar nikmat di syurga itu bukan kita bidadarinya dengan makanan syurganya, dengan bagai-bagai minumannya, bukan itu. Nikmat yang paling besar di dalam syurga adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Quran sebut orang yang buat baik ini akan masuk syurga dan ada tambahan. Tambahan ni lah maksudnya melihat Allah. Maksudnya nikmat syurga tu tak boleh lawan nikmat tengok Allah. Hebat tu. Sebesar-besar nikmat yang ada adalah melihat Allah Azza wa Jalla, yang mana tidak bertempat, tidak berhajat, dan tak sama dengan apa-apa. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala Esa pada zat, juga sifat, tidak ada yang bersifat macam sifat Allah, dan pada perbuatan.
Kalau kita masuk sikit tuan-tuan, dia ada masuk kam. Betul tak? Kam muttasil, kam munfasil. Macam dengar aku tu. Saya maklum dah ni tuan-tuan. Tuan-tuan dah khatam dah ni. Biasanya ni saya ulang je. Kam muttasil, kam munfasil, ni semua istilah falsafah lah tuan-tuan. Kita faham secara nak bagi detail tuan-tuan istilah ni. Kam muttasil maksudnya zat Allah, esanya zat Allah ni tidak berjuzuk-juzuk. Tidak terhimpunnya zat Allah tu dengan apa, ada juzuk-juzuk yang pelbagai. Contoh macam kita lah, ada tangannya, ada matanya, telinganya, kakinya. Zat Allah tidak terbina daripada juzuk-juzuk yang macam tu. Kita ada tulangnya, ada darahnya. Wallahu a'lam. Zat Allah wallahu a'lam. Tu kata Isa tu, tidak berjuzuk-juzuk pada zatnya. Kamu tasil, kamu fasil pada zat, makna kamu fasil pada zat. Tidak ada orang yang zat dia macam zat Allah. Tak ada. Ini kita menafikan apa? Kalau orang percaya Nabi Isa anak Tuhan, dia Nabi Isa ni ada apa? Sifat ketuhanan, nampak tak? Ini kamu tasil ni yang menolak ni. Tak ada orang yang sama dengan Allah dari segi zat dia. Tak kira tangan dia saja ke, mata dia saja ke, macam Allah. Tak ada. Tidak siapa yang ada zat walaupun sikit yang sama dengan Allah. Kemudian kam muttasil pada sifat. Maksudnya Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang pada sifat. Macam mana tu? Allah Ta'ala tidak bersifat dengan dua kudrah. Ini semua falsafah tuan-tuan. Dua melihat, semua satu je. Satu kudrah, satu iradah, satu melihat. Semua falsafah tuan-tuan. Yang kedua, kamu fasil pada sifat. Tidak ada orang yang mana sifat dia macam Allah. Yang ini kita tolak kalau orang kata ada siapa-siapa anak Tuhan, ataupun ada kuasa macam Tuhan. Macam Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dia boleh buat benda yang orang lain tak boleh buat. Nabi Isa, orang mati dia boleh bagi hidup. Ini mukjizat yang sangat hebat. Mati boleh hidup betul. Orang yang buta, bukan buta sikit. Kalau buta sikit, doktor sekarang boleh bagi elok kan. Tapi kalau buta yang saraf dia ke, masalah otak, ini memang tak boleh bagi elok lah. Buta terus lah. Buta lahir memang buta langsung. Ni tak boleh bagi elok sampai sekarang. Tapi buta lagu ni Nabi Isa boleh bagi sembuh. Hebat lah. Sampai dia boleh bagi hidup anak Nabi Nuh alaihi salam, Sam bin Nuh yang dah mati 1000 tahun. Pergi kubur Sam bangun. Terbelah kubur, bangun Sam. Hebat Nabi Isa alaihi salam. Tapi dia sebut lah dalam Quran. Itu kadang-kadang orang klaim nampak Nabi Isa ada sifat ketuhanan. Tapi Nabi Isa sebut dalam Quran, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Jelas dia sebut. Malah Nabi, antara kehebatan Nabi apa, mukjizat Nabi Isa ni yang kita nampak dahsyat lah. Nabi Isa dia ambil tanah, dia buat burung kan. Dia buat burung dan ditiup jadi burung. Macam mana dia sebut dalam Quran tu? Nabi Isa sebut inni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayr. Aku buat kamu ni seekor burung daripada tanah. Fa anfukhu fihi, aku tiup. Fayakunu tayra, jadi burung betul. Itu yang orang kata sifat Tuhan ni. Tapi Nabi Isa sebut apa? Biiznillah, ni izin Allah, bukan aku, Allah. Dengan izin Allah. Kemudian tadi yang saya sebut, menyembuhkan wa ubriul akmah, aku sembuhkan orang yang buta, wal abras, orang yang sopak putih tu. Wa uhyil mauta, aku hidupkan orang yang mati biiznillah, dengan izin Allah Taala juga. Dan Nabi Isa, satu lagi benda yang peliknya, Nabi Isa, wa unabbiukum bima takulun, aku bagi tahu kat hampa makan apa kat rumah. Maksud dia pengikut Nabi Isa ni, dia pemain apa saja yang dia makan kat rumah, Nabi Isa tahu. Nabi Isa bagi tahu, hang makan ni kan, hang makan ni kan, hang makan ni kan. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang dipersimpan dalam rumah tu Nabi Isa bagi tahu. Apa yang dipersimpan, Nabi Isa bagi tahu. Simpan ni kan, simpan ni. Ajaib tuan-tuan. Tapi semua dengan apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Tak ada orang yang bersifat macam sifat Allah Azza wa Jalla. Ini kita panggil kam mufasil pada sifat. Baik. Kemudian dah sekali pada perbuatan. Pada perbuatan dia ada satu je, ikut pandangan yang masyhur lah, kam mufasil pada af'al.
kamu mufassir pada af'al ni maksud dia tidak ada mana-mana makhluk yang mana perbuatan dia sama dengan Allah, iaitu dari sudut mengadakan. Kita kalau buat apa-apa tuan-tuan, kita bukan mengadakan, kita proses dia. Contoh kita buat kereta, kita buat handset, kita buat telefon, semua yang kita buat ni kita ambil daripada bumi. Kita ambil daripada bumi. Buat bom, buat nuklear, kita tak buat daripada kosong kepada ada, tahu? Tapi daripada ada kepada ada. Semua macam tu. Baik kereta, baik motor, baik handset, baik apa-apa, semua kita ambil daripada emas, daripada tembaga, daripada perak, daripada getah. Semua kita buat. Hatta yang kita buat dalam makmal secara sintetik pun semua ambil pada hasil bumi juga. Tidak tak jadi. Maksud dia kamu mufassir pada af'al ni tidak ada mana-mana makhluk boleh mengadakan daripada kosong kepada ada. Hanya Allah saja. Boleh lah. Itu sikit tentang tunggalnya Allah Azza wa Jal. Dan tiada berbilang-bilang, tidak berbilang-bilang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Faridatul Faraid ni kitab asas lah tuan-tuan. Orang mengaji pondok, mula-mula dia mengaji Faridatul Faraid. Mula-mula sekali dia masuk pondok, mula-mula dia mengaji Faridatul Faraid. Lepas Faridatul Faraid baru dia pergi tinggi sikit lah, Durastamin ke, Kifayatul Awam ke, baru dia pergi lebih tinggi. Baik, jadi Faridatul Faraid ni dia sebut melihat Allah dalam mimpi harus ke tak harus? Antara soalan, boleh tak seseorang tu melihat Allah di dalam mimpinya? Kalau waktu dia jaga dia kata melihat Allah, yang ni boleh jadi kafir. Ini dah ijma' ulama' dah. Tidak ada siapa yang boleh melihat Allah di atas muka bumi ni. Cuma ada khilaf kata mungkin ada sebahagian ulama' sebut Rasulullah tengok di atas arasy. Ya ada. Itu pun isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Abu Zar Al-Ghifari sahabat Nabi kata tak, Rasulullah tengok tapi hanya cahaya, bukan zat. Ada khilaf tuan-tuan di situ. Tapi ramai juga ulama sebut, dalam Faridatul Faraid pun sebut Rasulullah melihat Allah, zat Allah pada malam Isra dan Mi'raj. Tapi ada perbezaan ulama di situ. Yang penting siapa yang kata dia melihat Allah di bumi, dia melihat Allah, ulama tidak ada keraguan pada kufurnya dia. Tapi kalau dalam mimpi tengok Allah. Sedangkan dalam ni sebut Allah Ta'ala Isa tunggal, tak ada penyerupaan. Tapi dalam kitab Faridatul Faraid disebut harus. Ingat, kata disebut harus bagi seseorang melihat Allah Azza wa Jalla. Malah ada cerita yang masyhur daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal beberapa kali tidur melihat Allah Azza wa Jalla di dalam mimpinya. Yang ni kira dahsyat lah tuan-tuan, hebat lah. Hebat bukan sikit, hebat sehebat-hebatnya. Kita mimpi jumpa Rasulullah pun tuan-tuan tak pernah dapat lagi tuan-tuan. Ini baru semalam Maulidur Rasul, betul tuan-tuan. Saya teringin tuan-tuan buat ceramah Maulidur Rasul semalam. Ustaz apa? Semalam buat ceramah Maulidur Rasul. Oh tak buat. Tak buat tuan-tuan. Dalam saya pernah imam satu masjid, dia kata dia pernah mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jujurnya saya ingat saya tak pernah. Tak apalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah mimpi jumpa Rasulullah, tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, bila kita mimpi belum tentu tuan-tuan. Belum tentu. Sebab apa tuan-tuan? Bila tuan-tuan mimpi jumpa Rasulullah, dia kena sifat macam sifat Rasulullah betul. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, ada satu kes di Indonesia yang mana ada orang mimpi jumpa Rasulullah, tapi dia keliru. Sebab dalam mimpi dia tu orang bagi tahu dia, dalam dia ramai-ramai kata itu Rasulullah dalam mimpi dia. Tapi dia tengok Rasulullah, betul ke Rasulullah ni? Tapi dalam mimpi orang kata itu Rasulullah. Jadi kata apa? Dia kata apa yang peliknya? Antara yang peliknya dia tengok Rasulullah pakai baju kemeja, tengok pelik lah, ada kemeja ke. Yang kedua, bukan Rasulullah pakai seluar. Rasulullah pakai seluar biasa ni tuan-tuan, pakai seluar. Yang kedua, Rasulullah SAW pakai songkok panjang, pakai songkok tuan-tuan. Bila Rasulullah pakai songkok? Itu kedua pelik. Yang ketiga lagi pelik, Rasulullah isap rokok gudang garam. Ini macam mana?
Tuan-tuan, ini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah SAW. Ada juga orang kata mungkin Rasulullah tapi dalam pandangan orang tu ada juga. Tapi kalau ikut sahabat Nabi ni, siapa yang mimpi jumpa Rasulullah, sahabat akan tanya, bagi tahu bagaimana rupa Rasulullah. Kalau betul sifat dia, betul lah. Kalau tak, bukan dia, bukanlah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan tengok sifat dia tu macam mana. Sesuai tak seperti mana dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang orang duk baca kan, mana Maulid Rasul, kita baca Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang macam mana muka Rasulullah, kulit Rasulullah, dada Rasulullah, tinggi Rasulullah, rambut Rasulullah, mata warna apa. Mimpi jumpa orang handsome, mata biru, Rasulullah pun bukan? Bukan? Kita tengok, mata biru Rasulullah pun bukan? Rasulullah bola mata warna apa? Hitam pekat. Hitam pekat bola mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi jumpa satu orang tua, rambut putih, janggut putih, pakai serban. Kita tengok, hebat orang tua ni. Rasulullah pun. Rasulullah pun bukan? Mana rambut putih Rasulullah? Rasulullah waktu meninggal uban tak sampai 20. Agak-agak uban atas kepala kita apa? Agak-agak lah. Kalau yang putih tu saya ingat bukan 20 dah. Tak sampai 20 di janggut dan di kepala waktu wafatnya Nabi SAW. Baik, jadi tuan-tuan, ada pun kalau boleh tengok Rasulullah pun hebat dah tuan-tuan. Senang kata, siapa yang mimpi jumpa Rasulullah, bila dia tengok Rasulullah, dia tak boleh gambarkan orang yang se-handsome Rasulullah. Itulah orang yang paling handsome yang dia pernah tengok. Mungkin lah kot. Tengok kat Syama'il Muhammadiyah. Tapi kalau tengok muka dalam mimpi tu, dikatakan dia Rasulullah, tapi kita tengok, macam aku handsome lagi ni. Bukan dia tuan-tuan. Memang bukan. Itu cerita mimpi jumpa Rasulullah. Ini tengok Allah. Sebut dalam kitab, harus. Ya, harus. Sebab mimpi ni dia bukan seperti kita. Alam mimpi lain. Alam mimpi lain, alam jin lain, alam malaikat lain. Dia lain alam mimpi, dia tak sama. Jadi katanya Imam Ahmad bin Hanbal, cerita ni memang ada sebut, melihat Allah di dalam mimpinya. Dan Imam Ahmad tanya kepada Allah, dalam rupa laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan apa-apa. Sebab tu dalam kitab Faridatul Faraid sebut macam mana melihat Allah. Tanya pada orang yang pernah mimpi melihat Allah. Ni sebut lagi kitab Faridatul Faraid tuan-tuan. Tanya pada sebahagian ahli sufi pernah melihat Allah. Dia kata bagaimana dia boleh melihat tu. Mata dia ni dipalingkan kepada mata hati dia, sehingga seluruh badan dia menjadi penglihatan. Kemudian dia melihat kepada zat yang mana tidak ada sama dengan apa-apa. Tapi saya beritahu tuan-tuan lah, bab mimpi ni kalau tak percaya tak berdosa. Dia mimpi, dia bukan hujah. Hatta kalau ada seorang tok guru ke ustaz mimpi ke, saya beritahu tuan-tuan, saya mimpi jumpa Rasulullah, tuan-tuan tak percaya, tak betul ya, tak dosa. Sebab mimpi bukan hujah. Boleh lah, mimpi bukan hujah. Dia khabar gembira bagi orang yang mimpi tu. Ini semua sepakat ulama usul, ulama akidah sepakat mimpi sebagai khabar gembira. Kalau betul je lah. Takut tak betul ya. Baik, jadi tuan-tuan, kalau mimpi, Imam Ahmad tanya Allah, dikatakanlah tanya Allah dalam mimpi itu bagaimana cara nak mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla bila mimpi melihat Allah. Tapi Imam Ahmad ni bukan jalan-jalan tuan-tuan, hebat. Setahu saya lah, Imam Ahmad lah ulama hadis yang paling banyak menghafal hadis. Dia paling banyak, 1 juta sanad dalam kepala dia. Hatta Imam Syafi'i juga ambil hadis pada dia. Dia semayang sehari 300 rakaat. Sebahagian riwayat sebut semayang sunat 300 rakaat. Semayang sunat apa tuan-tuan? Duha paling banyak apa duha? Duha 8. Ikut pendapat yang paling kuat lah. Boleh buat 12, tapi buat 8 lebih afdal pada 12 tuan-tuan. Baik buat 8. Itu lebih kuat. Duha paling banyak 8. Semayang rawatib tak ada lebih, tidak? Zuhur adalah 4 sebelum dan selepas kan. Asar mu ada kata 4. Tapi yang lain tuan-tuan kena buat 2. Macam mana boleh pergi sampai 300? Ini semayang sunat mutlak. Semayang sunat yang tidak ada, asalkan pada waktu yang bukan haram. Semayanglah banyak mana pun. Termasuklah semayang tahajud. Semayang tahajud semayang sunat mutlak. Semayanglah. Katanya dia semayang diriwayatkan sampai sehari 300 rakaat. Jadi tak pelik lah tuan-tuan. Kita nak semayang tarawih 23 pun tuan-tuan tak larat dah tuan-tuan. Ni 300 tuan-tuan. Orang yang mujahadah.
Jadi bila tanya Allah bagaimana nak mendekatkan diri pada Allah, kata Allah Azza wa Jalla dengan membaca Al-Quran. Ialah kita baca kalam Allah, tuan-tuan. Itu ada kisah yang disebut. Jadi tuan-tuan tengok Allah ni bagaimana, dengan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baik, kemudian As-Samad kita tengok. Yang Maha Pelindung, Allah tempat tumpuan segala hajat. Yang tempat tumpuan, yang lebih tepatnya tempat tumpuan semua makhluk. Itu maksud Samad yang kita baca ketika mana orang musyrik tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, sif lana rabbak, bagi tahu bagaimana sifat Tuhanmu. Sebab Allah tak boleh sentuh, tak boleh pegang, tak boleh lihat. Berhala boleh tengok, nampak, lihat. Jadi bagi tahu, sif lana rabbak, kata orang musyrik pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatkan bagaimana Tuhanmu. Rasulullah pun diam. Turunlah surah yang hebat, iaitu Qul huwallahu ahad. Surah tu hebat tu. Sebab nak apa? Nak cerita sifat Allah. Qul huwallahu ahad tu memadai untuk kita kenal Allah. Kalau ada orang yang bukan Islam, yang non Muslim, orang yang masih kafir, dia nak tahu macam mana Tuhan hampa ni, tak boleh tengok. Macam mana Tuhan hampa ni? Tak boleh tengok macam mana rupa dia. Bagi cerita sikit macam mana. Baik, jadi kita bagi Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Allahu ahad, Allah yang Esa ni. Maksud dia tidak ada bandingannya. Dari segi sifat, dari segi zat, perbuatan, tiada bandingan. Allahu Samad bawah ni. Apa makna Allahu Samad? Allahu Samad makna dia Allah tempat tumpuan segala makhluk. Semua makhluk berhajat pada Allah Azza wa Jalla, minta pada Allah Azza wa Jalla. Hatta tuan-tuan, ada tak doa orang yang bukan Islam yang Allah mustajab? Agak ada ke tak ada tuan-tuan? Ada. Terutamanya kalau dia dizalimi. Kan sebut dalam hadis, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Sebagai hadis sebut wa in kana fajiran. Takutlah kamu doa-doa orang yang dizalimi. Jangan zalim orang. Takutlah kamu akan doa orang yang dizalimi. Jangan zalim orang. Kalau kita zalim seseorang, takut akan doa dia. Sebab apa? Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa orang yang dizalimi ni tidak ada di antaranya dan Allah hijab. Dia direct sampai. Sebahagian hadis tambah wa in kana fajiran. Sekalipun orang yang kita zalim tu jahat, mayang tak, puasa tak, kita kata lantak pia, dia bukan sembahyang pun, jangan. Bila dia di dalam posisi, di dalam kedudukan dizalimi, doa dia mustajab. Dalam hadis yang lain tambah wa in kana kafiran, sekali dia pun kafir, non muslim, tapi doa dia dalam keadaan kita zalim dia, maka doa dia sampai pada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu kata Allahu Samad, tempat tumpuan segala hajat. Sebab tu kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingatkan kita boleh amalkan yang mana apa Rasulullah sebut, la yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shis'a na'lihi idzan qata'a. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah setiap kamu ni, hendaklah kamu semua ni, kita semua lah tentang para sahabat dan kita semua ni, minta pada Allah semua hajat kita. Semua hajat kita ni minta pada Allah. Sehingga kan apa? Hatta sehingga kan shis'a na'lih, tali kasut. Sehingga kan tali kasut idzan qata'a, bila dia putih. Bila putih tali kasut, minta pada Allah Azza wa Jalla. Dalam apa-apa kehidupan kita, minta pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita kalau naik kereta, katakanlah pecah, tuan-tuan lalu jalan apa? Sumpitan. Tuan-tuan biasa naik sumpitan kan? Biasalah sumpitan. Kalau orang tak biasa ni, dia naik sumpitan, dia nampak hantu lah, goyang kereta dia lah. Tapi kalau tanya orang yang dah biasa naik, tak
tak ada pun. Dia lah diikut masing-masing lah kot. Macam haji biasa naik tu selalu kan. Ada orang tiap-tiap malam naik tak ada apa. Tapi kalau orang yang tak biasa ni tuan-tuan, macam-macam dia nampak tuan-tuan. Dia cukup takut atas tu. Tuan-tuan takut naik sebutan? Kita takut? No. Jadi tuan-tuan, ada ayah saya naik abang saya kahwin. Memang nampak ayah saya nampak, beberapa orang nampak tengah malam atas sebutan tu. Kan dia ada beberapa titi. Dan satu titi tu yang buang mayat kan. Dia buang mayat. Mula-mula satu titi tu waktu malam ni ada orang jual durian atas tu. Ada orang jual durian ke tuan-tuan atas tu? Saya tak tahu kot. Tapi orang belah rusa dah, betul tak? Ada kan rusa nak turun tu. Titi pertama orang jual durian. Tak apa lah, jalan lagi. Titi yang kedua orang yang sama juga, dua jual durian. Itu yang gelabah. Saya punya pak saudara dia cukup takut jalur tu, laju orang. Ikut orang lah. Tapi saya ada seorang sahabat saya, Ustaz Taufik, duduk di Batu Kurau. Dia tengah malam lalu, tak ada apa pun dia kata. Kalau ada hantu minta mai duduk menyembang dia kata. Orang ni dia memang duduk balik, dia orang Patani. Memang rajin duduk balik tu, biasalah tuan-tuan, tengah-tengah malam lalu sumitan. Dia kata kalau ada bawa menyembang duduk tepi. Kawan dah penat kerja banyak orang duduk sekali main menyembang. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita naik kereta di atas Bukit Sumpitan tu, dulu pun ada budak seorang di Semanggi tu, depa makcik ni dengan anak-anak dia tengah 10:30 malam tengah atas Sumpitan gelap tu, kereta rosak atas tu. Pernah jadi. Kalau tuan-tuan nak seram lagi jalan antara Sumpitan, ada lagi seram tuan-tuan. Tuan-tuan naik Cameron Highland, tuan-tuan ke Gua Musang. Itu boleh tahan tak tu? Jalan pun kadang-kadang berlumut tuan-tuan. Jalan tu Cameron Highland ke Gua Musang. Kalau tengah-tengah malam tu, jalan Gua Musang ni pun jalan yang kita tengok agak menakutkan. Insiden banyak tuan-tuan. Insiden pun dahsyat-dahsyat. Mati 5-6 orang. Baik, jadi tuan-tuan, kalaulah kita rosak tengah malam, takut, memang takut lah. Betul tak kan? Kalau apa habis mereka orang yang dah biasa tak ada apa lah. Yang pertama, minta pada Allah. Yang pertama, ya Allah mudahkanlah, ya Allah berikanlah siapa-siapa yang boleh tolong, ya Allah berikanlah pertolongan. Tapi tolongnya Allah ni melalui hamba dia, betul tak? Mungkin ada orang main lalu dan sebagainya. Mula-mula minta pada Allah, barulah kita minta pada orang yang lain. Allah lah tempat kita minta hajat. Dan saya pernah baca hadis Nabi pada tuan-tuan, hadis dia panjang daripada Abu Zar Al-Ghifari rahimahullahu ta'ala radhiyallahu an, yang mana Abu Zar baca hadis dia panjang. Saya pendek, saya ambil tengah hadis saja. Hadis ni kata Imam Ahmad bin Hanbal, asyrafu hadithin li ahli Syam, inilah hadis yang paling mulia bagi penduduk Syam, Syria. Ini hadis yang dihafal oleh penduduk ulama-ulama Syam pada zaman Imam Ahmad. Jadi dalam hadis ni riwayat Imam Muslim, ada satu potongan hadis ni, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, law anna awwalakum, sekiranya awal kamu, wa akhirakum, hingga akhir kamu, yakni daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, insakum, manusia, wa jinnakum, jin dan manusia, daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, daripada diciptakan bumi ini sampai kiamat, jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahidin, berkumpul di satu tempat, kumpul satu tempat, fasa'aluni mas'alatah, tiap-tiap orang ni minta apa yang dia nak. Kawan ni nak emas sekilo, kawan ni nak emas besar gunung, kawan ni nak berlian besar rumah, kawan ni nak kekayaan, kawan ni nak tanah, minta macam-macam. Seluruh jin dan manusia daripada diciptakan langit dan bumi berkumpul setempat minta macam-macam pada Allah. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, semua yang minta ni aku bagi, kata Allah Azza wa Jalla, semua dapat seperti mana yang dia minta. Man naqasa dzalik min mulki syai'a, tidak mengurangkan dalam kerajaanku walaupun sedikit, illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr, melainkan hanyalah seperti kita ambil jarum, cucuk dalam laut, angkat. Yang bagi itu macam hak yang kat jarum. Kita pergi dekat laut, cucuk jarum, angkat.
Air yang ada di jarum tu saja, pemberian tu. Yang ada kat Allah laut tu. Makna dia apa? Ulama sebut makna dia tak berkurang langsung pun. Nah, hatta kalau kita ambil ayak ni je tuan-tuan, ayak ni je. Ambil jarum cucuk angkat. Agak-agak kurang sikit tak tuan-tuan? Kita pun tak boleh nak tengok kurang sikit. Kalau sungai lagi lah. Ini laut. Laut masuk jarum, angkat, guna alat canggih lagu mana pun, kita takkan nampak perbezaan pada air laut tu. Kiranya tuan-tuan, apa-apa hajat kita mintalah pada Allah. Cumanya tuan-tuan, kadang-kadang Allah berikan terus, kadang-kadang Allah Ta'ala simpan doa itu untuk di akhirat, ataupun kerana doa itulah kita selamat daripada musibah yang berat. Nah, sebab tu jangan segan berdoa. Mungkin dapat terus, ataupun Allah Ta'ala simpan doa tu sehingga darjat kita diangkat di akhirat, ataupun Allah kerana doa kita yang banyak itulah kita selamat daripada musibah-musibah yang berat yang patutnya kita kena dalam takdir Allah, tapi kerana rajin berdoa tak kena. Jadi tak rugi pun berdoa tu, tak lah. Benda yang tak rugi berdoa. Tapi kita kadang-kadang doa tak dapat, malas doa. Kadang-kadang setengah orang tu kan, bila doa asyik tak dapat. Saya ada jumpa satu orang tu, saya kagum dengan dia. Dia OKU tuan-tuan. Tuan-tuan tahu BSN SSP tu, kita masuk tak? Alah, dapat 1 juta tu, dia boleh tuan-tuan, dia cabutan bertuah, bukan judi pun. Ada masuk ke tak? Oh, main masuk ni. Haji Majid masuk. Kau dapat 1 juta, siapa tahu, betul tak? Jangan main-main. Dulu Bank Islam orang apa? Orang di Pahit Guntang, apa nama tu? Kat Jalan Terusan tu kan. Lupa nama tempat dia. Kat situ seorang dapat 1 juta. Tu orang perempuan nak buat apa 1 juta? Orang Semangui, Bank Islam juga dapat 1 juta. Tak mustahil. Taman Merdeka Haji Majid 1 juta. BSN SSV, tapi syarat dia kena ada 3,000, betul tak? Satu duit RM10 tu satu cabutan. Saya pernah jumpa satu orang OKU, tiap-tiap malam tahajud minta nak dapat 1 juta. Allah, saya kagum dengan dia. Saya pun kadang tak tahajud tiap malam tu, kadang bangun kadang tak bangun, tapi dia saya kagum lah tuan-tuan. Allahu Akbar, hebat. Hebat. Tiap-tiap malam bangun tahajud. Saya malu bila jumpa dia. Semayang kuat, dia tadi doa lah sekali dia dapat 1 juta. Tapi saya tengok nak buat apa 1 juta tuan. Kadang-kadang dah banyak duit ni merisau juga, betul tak? Takut jadi fitnah. Baik, tak apa tuan-tuan, cukup sekadar tu. Kita dah isyak lah tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita sambung di 69 Al-Qadir. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا متورا. وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.